kelompangan. Ada kelompangan yang isytiharan ni dianggap cacat. Mungkin ini bahasa saya, bukan bahasa Datuk Seri Anwar mungkin. Jadi sebenarnya rakyat tak tahu sebab ini terlalu akademik dan terlalu inilah hal-hal urusan mahkamah ni. Apa YB boleh jelaskan? Ada dua isu yang utamalah. Yang pertama ialah bahawa Muhyiddin dah hilang majoriti. Maka bila dia hilang majoriti, dia bukan lagi Perdana Menteri. Dan dalam keadaan itu dia tidak layak memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Itu satu aspek. So sepatutnya untuk nak memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, ianya mesti seorang Perdana Menteri yang sah. Betul. Iaitu yang mempunyai majoriti. Yang kita nampak dekat Itali kan. Baru-baru ni kan. Dia dengar je dia dah hilang sokongan, dia letak jawatan. Dia dah tak ada lagi majoriti, dia letak jawatan. Salah lah, dia patut umum darurat lah. Dia patut dia umumkan darurat. Tu cara Muhyiddin lah. Cara Tun tempoh hari hilang sokongan, dia letak jawatan. Sama dengan Perdana Menteri Itali. Sama macam Perdana Menteri Itali. Kalau sekiranya partinya tak pecah, gabungan tu tak pecah, maka walaupun dia letak jawatan, tapi parti ataupun gabungan boleh pilih calon yang lain. Betul. Tapi bila dah berpecah, dah tak ada majoriti, maka dah tak boleh pilih calon daripada PH+, tapi kena pergi kepada pihak yang lain. Itu yang Agong minta dibuatkan proses pemilihan. Yang mana Muhyiddin menipu, letak nama Tun dan yang lain, sokong dia. Tapi benda ni dah berlaku, maka tidak diambil apa-apa tindakan. Tapi sekarang ni dah semakin jelas, Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti, dan oleh kerana itu dia tidak layak memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu satu. Yang kedua ialah bahawa kalau kita baca dia punya warta kerajaan berhubung dengan pengisytiharan darurat itu, pemasyuran ataupun proklamasi darurat itu, ia disebut bahawa akan dibentang dalam parlimen. Kalau ikut kita punya perlembagaan pun, sepaham saya lah, yang 150/3 mesti dibentangkan dalam Dewan, kedua-dua Dewan. Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Pasal parlimen ni dua Dewan. Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, dan barulah boleh isytiharkan darurat kalau semua orang bersetuju dan menyokong. Tapi ini tidak berlaku. Maka oleh kerana itu ada kecacatan dari segi prosedur, dan atas sebab itu ianya dicabar di dalam mahkamah. Dan itulah yang sedang diusahakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa pihak-pihak yang lain. Ada juga yang bukan nak bawa pergi ke mahkamah, ada yang tulis surat kepada semua Raja-Raja Melayu memohon supaya mereka menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk tarik balik proklamasi darurat itu, kerana ianya sudah menjejaskan ekonomi negara, menimbulkan banyak masalah politik dan sebagainya lah. Kerana darurat ni Saiful, dia kata 1 Ogos dia tamat, tapi kalau dah darurat terpulang pada dia lah. Maknanya kalau dia rasa 1 Ogos ni tak cukup lagi, aku nak tengok menang pilihan raya tak boleh, maka aku lanjutkan. Dia nak lanjut sampai bila-bila pun boleh. Ni yang menjadi masalah. Kerana tidak ada peruntukan yang akan memaksa dia untuk membatalkan darurat ini. Kecuali kalau kita bawa ke mahkamah dan mahkamah menyatakan bahawa proklamasi itu tidak sah. Pada ketika itu memanglah kita akan berada dalam apa yang dikatakan sebagai constitutional crisis, di mana Yang di-Pertuan Agong telah mengumumkan dan mengisytiharkan darurat, tetapi mahkamah pula keluar keputusan mengatakan bahawa pengumuman pengisytiharan darurat itu tidak betul, tidak sah, dan selepas itu apa yang akan berlaku, wallahu alam. Tu kita harap bahawa Yang di-Pertuan Agong akan sentiasa mempertahankan perlembagaan negara dan juga parlimen dan parlimen. Tapi ini masalah dia lah, pasal apa yang telah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, dia telah memalikkan institusi Raja-Raja Melayu dan juga Yang di-Pertuan Agong apabila mereka bertindak dengan sebegini dan memberikan nasihat yang tak sah dan nasihat yang palsu. Inilah yang masalah. Jelaslah dekat situ. Ada beberapa langkah-langkah yang sedang digerakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, supaya kita jelas semua. InsyaAllah. Okey,
Oh, menarik juga ni sebenarnya ni YB. Dan juga pastinya yang lebih menarik soalan-soalan penonton. Ya. Ramai nak tanya ni. Kita boleh pergi pada penonton. Okey, terima kasih pada penonton-penonton Jom Channel. Ada banyak soalan saya terima. Daripada AKD, Tony. YB, tolong confirm dengan jelas. Benarkah Desai sudah pun mendapat tarikh perkenan yang di Pertuan Agong untuk berjumpa baginda? Terima kasih. Aduh. Ada ke ni? Betul. Ni saya tak boleh confirmkan sama ada dah dapat ataupun tidak. Tu dah kena tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendirilah. Tapi kita tahu bahawa memang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang memohon dan menunggu tarikh daripada Yang di-Pertuan Agong. Sama ada dah dapat ataupun tidak, saya tak boleh mengesahkan kerana saya tak tahu. Tapi kita pun jangan terpengaruh dengan habar angin yang macam-macam yang disebar luaskan dalam WhatsApp dan sebagainya. Kalau dah dapat tarikh, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memaklumkan dan mengumumkan dan memaklumkan. Jadi belum ada pengesahan lagi AKD Tony ataupun penafian. Itu dan tak nafikan lagi. Jadi no comment. Ni biasa artis cakap tu. No comment. Dia tak nafi dan tak mengiyakan Tak apa, tunggu dulu. Kena tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ya, betul. Okey. Alright. So daripada Nordin Rahman. Presiden MCA dapat menghadap YDPA walau menerusi sidang video, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim bila pula diperkenankan? Ni ada kaitan juga ni. Yalah. Ni yang menjadi tanda tanya. Dan inilah yang dikatakan aspek-aspek yang selalu ditularkan dan merosakkan imej institusi Raja-Raja Melayu dan juga kedudukan Yang di-Pertuan Agong kerana diberikan gambaran seolah-olah Yang di-Pertuan Agong ini tidak macam seolah-olah dia berpihak lah. Seolah-olah dia berpihak. So benda ni saya pun tak tahu. Maka kita harap Yang di-Pertuan Agong akan membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap. Lebih-lebih lagi apabila dah jelas bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan yang mungkin yang terramai dan mungkin seperti mana yang didakwa mendapat majoriti. So kita harap bahawa isu ini akan dapat diselesaikan dengan secara tuntas. Baik. Dan mungkin lebih baik juga oleh kerana dalam keadaan suasana darurat ini, maka Yang di-Pertuan Agong membenar menghadap secara serentak semua pemimpin-pemimpin parti pembangkang dan yang menolak darurat dan menyokong ataupun yang tidak lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya dapat pengesahan betul tak betul keadaan yang sebenarnya. Kerana nak kena ikut perlembagaan. Apa yang telah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong pada ujung bulan Februari yang lepas, tahun lepas adalah menepati. Dia nak sahkan siapa yang ada majoriti sekarang ini untuk nak dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan ini pun pentinglah kita kena faham bahawa nak lantik orang sebagai Perdana Menteri, dia kena ada majoriti. Dia bukan jawatan yang boleh diserah. Betul. Tapi kena ada majoriti. Kalau nak serah pun, kalau orang tu tak ada majoriti, tak dapat juga. So ni apa yang di-Pertuan Agong telah lakukan pada penghujung bulan Februari 2020 tahun lepas adalah tepat. Dan sekarang ini dah hampir setahun, mungkin ianya perlu dilakukan sekali lagi. Dan kita harap itulah apa yang akan dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dua soalan ni bertanya soalan yang lebih kurang sama ni. Maksudnya rumah di luar ni sedang hangat lah. Sama ada Datuk Seri Anwar dapat menghadap Yang di-Pertuan Agong. Tapi itulah, penafian pun tidak, ini pun tak dapat penjelasan nanti. Tapi itulah yang kita khawatir, ialah imej Yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu tercemar. Kalau tidak dibenarkan peluang, sedangkan Presiden MCA pun dapat jumpa. Itu yang dikatakan. Itulah berlegar lalu ni yang kita perlu jaga imej institusi Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu supaya tidak dilihat berpihak dalam soal ini. Okey, jelas dekat situ daripada Muhammad Arif tadi. Soalan seterusnya YB. Okey, daripada Muhammad Arif
Muhammad Johar. Salam YB. Waalaikumsalam. Apakah mungkin Muhyiddin bubar parlimen waktu darurat ini? Ya, mungkin. Tidak mustahil. Dia akan melakukan apa yang dia anggap menguntungkan dia. Kalau dia rasa bahawa ianya menguntungkan dia, dia boleh bubarkan. Ianya tidak satu perkara yang dikatakan dia dah gantung dah parlimen, ya. So dalam darurat ini, ya, lalu tak perlulah dibubarkan. Tetapi kalau dia nak adakan pilihan raya, oleh kerana dia kata perkara keadaan yang boleh menguntungkan dia dalam suasana COVID, dalam suasana darurat, buat pilihan raya, tak mustahil. Dari segi undang-undang tidak sepaham saya tidak merupakan satu perkara yang tak boleh dilakukan. Maka bila dia ada darurat, dia ada kuasa, dia boleh tentukan ikut suka dia. Kalau dia nak bubarkan parlimen pun boleh. Dia bubarkan terus. Tak nak buat pilihan raya tak lagi. Lepas tu bila dah bubar dulu, lepas tu dia kata okey, sekarang ni tak ada orang yang ada hak untuk bersuara kecuali aku. Dan darurat masih berjalan masa tu. Darurat masih berjalan. Lepas tu dia nak buat pilihan raya pula. Dan dia boleh buat pilihan raya bukan sekadar untuk peringkat persekutuan federal, parlimen. Dia boleh bubarkan. Dia boleh bubarkan DUN. DUN pun dia boleh bubarkan. Walaupun dekat DUN tak ada masalah. Macam Selangor ni, majoriti yang besar, yang jelas. Tapi dalam kuasa darurat, dia boleh bubarkan DUN. Lalu kalau dia nak, dia boleh bubarkan DUN. Dia boleh buat apa dia suka. Pasal dia jadi sebagai diktator. Kan? Itu kita bincang yang kita bincang minggu lepas, kan? Dia diktator. Dia mempunyai kuasa yang mutlak. Sama ada dia nak bertindak ganas ataupun dia nak bertindak zalim, sama ada dia nak bertindak ikut suka dia lah. Pasal kuasa sepenuhnya dalam tangan dia. Dan undang-undang membenarkan dengan keadaan di bawah darurat. Betul. Tapi ini bererti bahawa perlembagaan digantung. Darurat ni bukan sekadar parlimen digantung. Perlembagaan digantung. Apa-apa undang-undang pun semua tak pakai. Semua ikut suka aku. Betul. So yang kata tak ada ISA itu tak betul. Dia darurat ni betul-betul ISA. Betul, ikut suka aku. Ikut suka aku. Jadi itulah rakyat nilailah sebaiknya sebenarnya adakah ini memberi manfaat ataupun betul-betul memberi kebaikan kepada rakyat. Anda nilaikan sendiri. Okey. Daripada mana? Anas Rahim. YB, mohon pandangan YB mengenai Akta Lompat Parti dan PRU 15, yang mana perlu didahulukan? Dia kalau sebelum PRU 15, kalau Perikatan Nasional yang memerintah, sudah pasti dia takkan bentangkan Akta Anti Lompat Parti. Kan? Pasal dia kerajaan yang ditubuh atas lompat parti. Kan? Dia lompat keluar daripada PH, dia bergabung dengan UMNO dan PAS yang telah ditolak oleh rakyat untuk membentuk kerajaan. Lalu sudah pasti dia bukan mereka yang akan bentangkan undang-undang anti lompat parti. Oleh kerana itu sememangnya ianya akan kalau ianya akan dibawa dan dibentangkan, ianya akan dibawa dan dibentangkan oleh kerajaan yang baru, bukan kerajaan PN. Mungkin kerajaan PH plus insya-Allah. Kalau kita menang pilihan raya, itu pun kita akan perlu 2/3 untuk meluluskannya. Kerana ianya dalam persoalan perlembagaan. Dulu BN ni dia yang ada lebih daripada 2/3, maka dia ubah ikut suka dia. Sekarang ni kita kalau kita nak supaya undang-undang ataupun Akta Anti Lompat Parti ini diluluskan, kita perlu kalau selepas menang pilihan raya perlu dapatkan sokongan daripada semua pihak, 2/3 dalam parlimen, barulah kita boleh bentangkan dan luluskan undang-undang itu. Itu kita kena faham. Maknanya memang ianya bukan satu perkara yang mudah. Jadi memang concern Anas Rahim. Tapi yang penting saya rasa pengundi nak kena pilih orang yang takkan lompat. Integriti. Alhamdulillah Parti Amanah yang sekarang ini menunjukkan jumlah orang yang melompat hanya satu. Iaitu yang di Perak, Malangnya di peringkat negeri. Di peringkat negeri, tapi dia pimpinan peringkat nasional. Mantan ketua pemuda kita. Ya, patutnya pemuda ni tunjuklah contoh yang baik dari segi ketegasan, dari segi perjuangan dan sebagainya. Tetapi malangnya kita punya ketua pemuda lompat. Dia seorang yang mencala dan mencalit muka Parti Amanah Negara. Dan terkini kesannya pun dia pun dah dianggap. Dia pun dah tak tahu kat mana hasil daripada itu. Tapi Parti Amanah Negara kita nakkan calon-calon yang
beramanah dan tidak akan mengkhianati. Saya dah sebut dulu kan, amanah, lawan pada perkataan amanah ialah khianat. Lalu orang yang khianat dia tak boleh duduk dalam amanah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jelas. Kita agak begitu. InsyaAllah. Okey. Soalan, banyak soalan-soalan general atau asas yang memang perlu rakyat ataupun penonton tahu ni. Daripada Nordin Rahman. YB dan Amanah masih pertahankan untuk Tun Mahathir jadi PM dan warisan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai TPM kah? Tak. Betul, kita yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia punya SD, daripada kesemua 11 ahli Parlimen Amanah telah pun ditandatangani menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. So tuduhan bahawa kita menyokong Tun dan menyokong ataupun Datuk Seri Shafie Apdal dan kita menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tidak benar. Hanya masalahnya setakat ini dikatakan bahawa jumlah mencukupi, tetapi termasuk yang 11 daripada amanah itu, tetapi tidak lagi diperkenan untuk bertemu dengan yang di Pertuan Agong untuk membuktikan jumlah sokongan itu. 11 daripada SD ataupun sokongan 11 ahli Parlimen Amanah telah bersama untuk mencapai angka yang dikatakan melebihi 112 itu. Hanya beza pendirian Amanah dengan sebahagian itu pun kita tak tahu